Halo tuan-puan, apa khabar semua? Semoga semua sentiasa selamat, sehat, fit dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang apakah perkara yang boleh membuatkan panel turn off dengan calon. Saya mendapat komen daripada saudari Amira Hayati. Apakah perkara yang boleh membuatkan penemuduga turn off dengan calon? Terima kasih di atas cadangan dan juga persoalan tersebut ataupun komen yang anda berikan dalam video yang telah saya muat naikkan sebelum ini. Dan juga komen ini disokong oleh saudari Nur Ain Zainon. Harap tuan boleh buat video ni secepatnya sebab interview lagi 3 hari. Thank you in advance. Bagi tuan-puan yang ingin saya rungkaikan apa-apa perkara yang berkaitan dengan temuduga ataupun apa sahaja, tuan-puan boleh komen di ruangan komen di bawah setiap video baharu yang akan saya buat naikkan. Berikan komen ataupun cadangan dan saya akan cuba buat video baharu untuk tuan-puan dan puan. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang 12 perkara yang boleh menyebabkan panel turn off terhadap calon. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin, dan bagi yang pertama kali melawat channel Supermat Sharing ini, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan. Subscribe itu adalah percuma sahaja ya. Dan bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian yang akan saya buat dan yang telah saya buat dalam video-video yang lepas. Tuan-puan, teruskan bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini dan saya akan berkongsikan tentang 12 perkara yang boleh menyebabkan panel turn off ataupun tidak berminat kepada anda dalam sesi temuduga. Baiklah tuan-puan, perkara yang pertama adalah My Resume tidak kemas. Bagi yang menggunakan My Resume untuk memuat naikkan resume anda sebelum anda hadir temuduga, pastikan My Resume anda itu diisi dengan kemas. Yang paling penting di situ adalah maklumat peribadi anda, nama anda, nombor IC anda, maklumat akademik anda isikan yang penuh. Jangan cuba nak sorok-sorokkan akademik. Contohnya kalau anda ada degree dan anda memohon jawatan bertaraf diploma, isikan juga semua maklumat akademik anda. Dan gambar, jangan lupa gambar anda letakkan gambar yang sesuai ya, gambar formal. Kalau bagi yang lelaki, gunakan pakaian formal bagaimana anda hadir temuduga, iaitu dengan coat ataupun blazer dengan tie, tali leher. Lepas tu gunakan kemeja lengan panjang. Lepas tu gambar, kalau boleh gambar berukuran saiz pasport tu anda boleh buat naikkan, masukkan dalam resume tersebut. Jangan guna round neck t-shirt ataupun collar bulat, sebab bila anda menonjolkan latar belakang anda melalui gambar ataupun my resume, para panel mereka akan membaca terlebih dahulu maklumat anda, maklumat yang telah anda buat naikkan dalam my resume tersebut sebelum hari temuduga. Jadi bila panel dah nampak resume anda dan dia nampak, oh ni nak mohon kerja supermarket ke ataupun nak mohon kerja sektor awam, tuan-puan kena pastikan my resume itu menunjukkan satu kekemasan penyediaan dokumen anda yang terbaik. Jangan pakai baju yang ada corak-corak, yang ada gambar-gambar ikan, gambar harimau, gambar bunga ataupun ada jenama. Pakai pakaian formal yang kemas. Yang kedua, calon tidak mesra. Ini kadang-kadang boleh berlaku dan sering kali berlaku dan kemungkinan akan berlaku sebab bila anda pergi ke pusat temuduga, bukan hanya anda seorang, akan ada ramai calon-calon lain yang akan tiba kemungkinan serentak dan kemungkinan panel juga akan tiba serentak dan mungkin anda akan bertembung dengan panel ya, mungkin di tempat letak kereta, mungkin di lobi, mungkin di lift, di tangga, masuk keluar tandas, dan calon tidak mempedulikan. Kalaulah itu adalah panel yang akan menemuduga anda, bila anda bertemu dengan contohnya panel yang mesra kan, panel ni kadang-kadang mereka ni kebanyakannya mesra dan dia nak menegur anda sebagai orang awam lah kan, dia nak tegur, dia nak senyum, nak bagi salam, tapi anda tundukkan kepala,
Anda tak bagi salam pun, anda tak senyum, tak pandang, angguk, tegur, sapa. Tuan-puan kena menegur sesiapa sahaja yang berada di perkarangan pusat temuduga tersebut. Manalah tahu itu adalah panel yang akan temuduga anda kelak. Jadi sekiranya anda tidak mesra, anda tidak menegur, anda tidak balas salam dan sebagainya, kebetulan pula anda masuk dalam bilik temuduga, sudah pastinya panel akan kata, oh ini rupanya dia tadi, macam mana nak kerja dengan kita. Jadi pastikan anda menegur semua orang, ya. Tuan-puan boleh gunakan teknik PASS, pandang, pandang mata, angguk, senyum dan sapa. Sapa tu salam tuan, selamat pagi tuan, good morning sir, good morning madam, assalamualaikum tuan. Puan gunakan teknik PASS supaya anda sentiasa berasa yakin dan anda menunjukkan disiplin dan kesopanan kesantunan anda sepanjang masa di hari temuduga tersebut. Yang ketiga, calon tidak bawa dokumen asal seperti yang diminta oleh pihak berkuasa melantik ataupun pihak urustia. Dokumen-dokumen asal yang biasa yang wajib dibawa adalah seperti sijil lahir anda, my card, sijil akademik tertinggi, sijil berhenti sekolah dan dokumen-dokumen lain seperti yang diminta. Jangan lupa untuk baca email panggilan ataupun surat panggilan sekiranya menggunakan surat, tapi sekarang kebanyakannya menggunakan email. Dan dokumen-dokumen tadi itu ya adalah sangat penting, ya, dan wajib dibawa. Sekiranya tuan-puan tidak bawa sijil lahir asal, ini akan menyebabkan panel ataupun pihak urustia akan turn off, maksudnya tidak akan berminat dengan anda sebab tindakan anda iaitu gagal memenuhi kehendak ataupun gagal mengikut arahan dan anda gagal membawa dokumen-dokumen penting, maka anda akan gagal temuduga. Jadi tuan-puan kena ingat, pastikan anda buat persediaan terhadap dokumen-dokumen tersebut seminggu sebelum, 2 minggu sebelum ataupun bila anda memohon jawatan tersebut dan anda bersedia untuk pergi buat ujian ataupun temuduga dan sebagainya, pastikan anda telah simpan dalam fail kesemua dokumen tersebut dan bawa ke mana sahaja anda pergi. Kalau anda berhijrah untuk bekerja sementara anda menunggu pekerjaan ini, anda perlu bawa dokumen tersebut sekali ke mana anda pergi. Bawalah masuk dalam luggage, ya, ataupun beg anda, ya, supaya anda tidak tertinggal. Kadang-kadang anda pergi bekerja di Kuala Lumpur, ya, dan anda balik temuduga pergi ke Sabah, jangan pula tertinggal dokumen di situ. Banyak kejadian sedemikian. Jadi sekiranya anda tak dapat bawa dokumen tersebut, susah untuk anda lulus temuduga. Yang keempat, lambat tiba ataupun lambat hadir di pusat temuduga. Sekiranya anda membiarkan panel ataupun pihak urustia menunggu anda, sudah pastinya tindakan anda ini akan menyebabkan panel tidak berminat kepada anda. Jangan lambat, pastikan anda hadir 30 minit lebih awal dan anda buat urusan di kaunter, ya, anda buat persediaan akhir di pusat ataupun di ruang anda menunggu. Ketibaan lewat ke pusat temuduga ini akan membawa padah kepada anda. Jadi pastikan anda hadir awal, ya. Sehari sebelum tu tidur awal. Saya ada letakkan dalam tips bagaimana anda buat persediaan sebelum hari temuduga dan juga semasa hari temuduga. Rujuk video-video yang lepas yang telah saya buat naikkan dalam channel ini. Dan satu lagi yang penting di sini adalah anda lambat masuk dalam bilik temuduga. Ini nampak kecil, nampak remeh, tapi benda yang remeh inilah yang boleh menyebabkan situasi berubah, ya. Contohnya, bila nombor panggilan anda telah tiba, ya, anda dipanggil dan anda mengambil masa lebih 30 saat untuk masuk ataupun lebih 1 minit, panel akan menunggu, kan. Jadi masa yang paling sesuai untuk anda masuk ke bilik temuduga adalah bila calon di depan anda telah keluar menutup pintu dan panel sudah pastinya akan terus menekan nombor anda, dan dalam masa 3 ke 5 saat sahaja anda mesti ketuk pintu 3 kali, tok tok tok, buka pintu, berhati-hati dan buat latihan, buat persediaan awal terhadap dokumen-dokumen yang perlu disediakan, ya. Beg galas anda tak perlulah bawa masuk, tinggalkan di luar, minta kawan ataupun letakkan di kaunter pendaftaran, minta diorang jagakan, dan anda masuk hanya bawa
dokumen sijil-sijil asal dan juga resume anda. Ya. Tak perlu bawa handphone apa semua, tak perlu bawa. Kalau anda perlu gunakan handphone untuk menunjukkan pembentangan dan sebagainya, boleh bawa, tapi buat persediaan dan buat latihan. Yang kelima, tidak beri salam semasa anda masuk bilik temuduga. Ingat, sebelum anda masuk bilik temuduga tersebut, tarik nafas dan ketuk tok 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 3 kali cukup. Lepas tu buka pintu, terus berdiri di tepi dan bagi salam. Selamat pagi tuan, selamat pagi Datuk, selamat pagi puan. Letakkan tangan kanan di atas bahu kiri, lepas tu tunduk sikit. Beri salam seadanya lah ya. Kalau anda seorang Muslim, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum Datuk Matthew. Bagi salam. Jangan anda masuk terus, buka pintu, ketuk pintu, tok tok tok, buka pintu terus pergi bagi dokumen kat panel. Jangan. Ada yang berlaku begini, pernah saya hadapi calon yang begini. Dia masuk tak ada bunyi langsung. Dia masuk, buka pintu, masuk, terus bagi dokumen. Satu tangan pula tu, letak dokumen atas meja, lepas tu membelakangi panel, lepas tu duduk. Sopan tak sopan begini. Jadi jangan buat macam tu. Buka pintu, selamat pagi tuan, selamat pagi Datuk, senyum, letakkan tangan, lepas tu bagi dokumen dua tangan, undur ke belakang, berdiri tepi kerusi dulu, tunggu arahan. Yang keenam, calon terus duduk. Ini pun ada panel yang tak suka bila calon masuk, lepas tu walaupun dia dah bagi salam tadi kan, dia bagi dokumen dengan dua tangan, lepas tu dia terus duduk. Ini satu perkara yang nampak remeh juga, nampak tak disedari ya. Ada panel yang nak cepat, dia nak terus duduk, itu dia tak mengapa. Ada panel yang membuat pemerhatian seadanya ya. Bila tuan-tuan masuk, lepas tu anda terus duduk, nampak kurang sopan. Jadi bila anda, lepas anda serahkan dokumen, anda undur ke belakang, berdiri tepi kursi, lepas tu dua tangan letak depan ataupun letak tepi ya. Seboleh-bolehnya letak depan lah ya. Lepas tu anda tunggu arahan, tunggu jemputan ya. Pelawaan diminta anda duduk, tunggu pelawaan anda duduk dan anda ucapkan terima kasih tuan, nampak sopan sikit. Kalau anda terus duduk tu nampak tak sopan, kemungkinan lah ini akan turn off. Yang ketujuh, pakaian tak formal ataupun keterampilan out. Keterampilan sedemikian juga akan menyebabkan panel temuduga tersebut akan turn off ataupun tidak berminat dengan anda. Contohnya, bila anda masuk dan anda masuk dengan keterampilan yang out, sudah pastinya panel akan merasa macam tidak berminat dengan anda. Kena ingat, sebab ada ramai calon lain lagi, bukan di pusat temuduga tersebut sahaja, di pusat-pusat temuduga lain pun ada. Jadi panel ini akan pergi ke pusat-pusat temuduga lain. Jadi sekiranya tuan-puan berketerampilan yang tidak formal dan keterampilan anda out, ia akan turn off. Rambut anda, kalau bagi yang wanita yang tak bertudung, rambut kuning, tukar warna kepada rambut original. Kalau rambut kuning tu asli, itu anda kena jawab lah. Mungkin akan ditanya. Bagi yang lelaki tu, gunting rambut, bagi kemas bagi pendek sikit, bagi nampak formal sikit lah Dan baju-baju tu, pakai baju yang formal. Saya dah kongsikan dalam video-video yang lepas, jadi tuan-puan boleh rujuk video-video yang lepas berkaitan dengan keterampilan. Anda perlu pakai pakaian yang sepadan. Kalau pakai kasut hitam, seluar mesti hitam, stocking hitam, tali pinggang hitam, baju kemeja lengan panjang bagi lelaki warna putih, tali leher warna merah, biru, kuning pun boleh, warna hitam pun boleh. Lepas tu kalau pakai blazer ataupun long suit, pakai satu set sama warna. Accessories jangan pakai terlalu lebih. Kalau cincin, pakai satu cincin cukup. Jam kena pakai. Yang penting nampak kemas. Kalau anda pakai kasut kulit, jangan biarkan kasut kulit anda berhabuk, cala sini cala sana. Beli kiwi wax kasut, waxkan bagi dia berkilat sikit. Bagi yang ada janggut yang panjang, lepas tu misai panjang, seboleh-bolehnya cukurkan supaya nampak lebih kemas. Bagi yang wanita pula, pakailah pakaian yang formal. Contohnya kalau pakai baju kurung, pakai baju kurung yang warna cerah, yang warna kemas.
warna merah boleh juga, tapi jangan terlalu menyerlah sangatlah, sedang-sedang saja. Kalau pakai makeup juga boleh, tapi jangan terlalu over makeup, do not overdress, pakai sedang-sedang, pakai formal. Yang ke-8, calon tidak bersedia. Dalam perkara ini, bila calon tidak bersedia, panel juga boleh turn off terhadap calon. Jadi tuan-puan kena pastikan anda bersedia. Maksudnya bersedia di sini adalah anda bila anda masuk tu semua dokumen sudah disusun rapi dan tunggu untuk serah sahaja, dan anda hanya terus masuk serah dokumen, lepas tu berdiri tepi kursi tu. Jangan masuk bilik temuduga, lepas tu di tepi pintu anda duduk, lepas tu ambil dokumen daripada beg galas lagi. Lepas tu kelang kabut lagi nak menyusun mana my card, apa dokumen-dokumen sebenarnya yang asal tu. Jangan buat macam tu. Buat semua tu di luar bilik temuduga. Bila anda masuk tu, masuk dengan betul, serahkan dokumen. Jangan nak menggelabah, lepas tu mencari ini, mencari itu, ada barang jatuh lagi. Perkara ini mungkin boleh turn off juga, turn off panel temuduga. Bila tuan-puan berkomunikasi pula, jangan tunjukkan sikap ataupun sifat-sifat anda yang menggelabah, anda gemuruh. Sebab bila anda sedang bercakap, anda tiba-tiba berhenti, lepas tu berfikir lagi, siap bagi tahu dengan panel, tunggu tuan, saya fikir dulu, agak nervous sikit. Tak perlu buat macam tu. Kena buat persediaan lah, buat latihan supaya anda tidak menggelabah, supaya anda tidak nervous. Sebab bila anda menunjukkan situasi anda tidak bersedia, pihak panel akan turn off dan tidak berminat terhadap anda. Sebab calon lain lagi lebih bersedia. Ini yang menyebabkan anda akan gagal temuduga. Yang ke-9, calon berbohong. Perkara ini sangat penting. Bila anda berbohong dan panel mengesan bahawa anda berbohong dalam temuduga tersebut, sudah pastinya panel tidak akan berminat terhadap anda. Panel akan turn off dan anda akan kemungkinan akan gagal temuduga. Jangan sesekali berbohong. Kalau anda tak faham ataupun tak boleh jawab soalan, tak tahu fakta dan sebagainya, mohon maaf pada panel. Minta maaf tuan, saya kurang arif lagi tentang perkara ini. Namun demikian saya akan buat kajian dan saya akan pastikan saya dapat jawapan terhadap soalan tuan kelak selepas temuduga ini. Jangan cuba untuk menjawab kalau anda tak tahu jawapan dan tak tahu fakta yang betul. Yang ke-10, gagal menjawab 2 soalan ataupun lebih. Perkara ini berlaku terhadap diri saya sendiri dulu bila saya pertama kali menghadiri temuduga Jawatan Pegawai Keselamatan Kerajaan KP41. Bila saya tak dapat menjawab 3 soalan berturut-turut, panel terus kata, minta maaf lah Encik Matthew, nampaknya anda belum bersedia lagi. Itu saja daripada kami. Jadi bila anda tak boleh menjawab satu soalan, tak mengapa. Sebab bila anda tak boleh menjawab satu soalan, panel mungkin akan serahkan kepada panel yang seorang lagi, ataupun panel mungkin akan tanya satu lagi soalan bagi peluang kepada anda. Tapi anda tak boleh jawab 2 soalan. Jadi berturut-turut anda tak boleh jawab. Jadi nampak macam anda tak bersedia. Panel kemungkinan akan turn off juga terhadap anda. Kalau 3 soalan berturut-turut anda tak boleh jawab, nampaknya macam anda memang tak bersedia lah. So anda akan gagal temuduga. Seperti saya dululah, saya pun pernah gagal temuduga. Rujuk video yang lepas, yang saya merungkaikan tentang diri saya sendiri yang saya pernah gagal temuduga pertama. Yang ke-11, calon menangis. Dalam temuduga, bila calon tersebut menangis sebab beliau gagal menahan perasaan disebabkan perkara yang beliau ceritakan, mungkin ada masalah keluarga, latar belakang keluarga yang menyebabkan beliau menangis, dan beliau dapat menahan ataupun mengawal emosi ataupun tingkah laku beliau pada masa temuduga, tak semestinya panel akan turn off. Tapi sekiranya disebabkan benda yang sepatutnya dia tak perlu menangis dan beliau menangis untuk menagih simpati dan sebagainya, yang ada situasi lah, case by case, tak semua. Jadi kemungkinan panel juga akan turn off. Panel mungkin akan nampak macam tak berminat dengan anda. Jadi elakkan daripada anda menangis masa temuduga. Kawal emosi anda. Yang ke-12,
sombong ataupun meninggi diri. Bila calon nampak sombong, nampak angkuh, lepas tu meninggi-ninggikan dirinya, kemungkinan ini juga akan menyebabkan panel temuduga turn off terhadap anda. Jadi elakkan daripada anda meninggikan diri bahawa anda lah yang terbaik daripada calon lain, anda lah yang hanya boleh buat benda ini, anda seorang yang hebat, anda seorang yang terlalu hebat. Tapi bila anda nak sebut, nak bagi tahu tentang latar belakang anda, kemahiran anda, kebolehan anda, pengalaman anda, dia ada caranya lah. Jangan anda sikit-sikit angkat diri sendiri, sikit-sikit anda kata anda sahaja yang pernah buat ini dan sebagainya. Dia kena ada satu cara kesopanan anda menyampaikan maklumat tentang latar belakang diri anda. Rujuk video-video lepas yang telah saya buat naikkan dalam channel ini. Bila anda memperkenalkan diri anda, jangan terlalu meninggi-ninggikan diri anda sehingga merendah-rendahkan orang lain. Anda perlu menjadi seperti resmi padi, iaitu semakin berisi semakin tunduk. Be humble at all time. Kadang-kadang tuan-puan, bila panel bertanyakan soalan-soalan yang kemungkinan berunsurkan provokasi ataupun berunsurkan ujian terhadap anda, soalan berbentuk ujian untuk menguji mental emosi anda, dan anda menjawab dengan nada yang sombong, nada yang angkuh, ataupun anda nampak reaksi yang negatif, ini mungkin juga boleh menyebabkan panel turn off terhadap anda. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe kepada channel ini, dan bagi sesiapa yang belum lagi tekan subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah yang berwarna merah tersebut, dan tekan juga tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya buat naikkan. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Subscribe itu hanyalah percuma sahaja. Saya telah kongsikan 12 perkara yang boleh menyebabkan panel temuduga turn off terhadap calon. Jadi tuan-puan kena elakkan daripada 12 perkara ini. Namun demikian ada banyak lagi perkara-perkara lain, tapi saya tak nak panjangkan durasi video ini. Saya bagi 12 sahaja. Harap tuan-puan dapat manfaat daripada perkongsian yang telah saya buat. Jangan lupa juga untuk tonton video-video lain dalam channel ini sebab banyak perkara-perkara penting dan juga sharing yang telah saya buat. Terima kasih sekali lagi. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Kita jumpa lagi.